Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Ada orang mengatakan si arif billah terus sibuk, tidak ada masa untuk memikirkan soal terima atau tolak, puji atau cela. Sebab jika nafsu itu lenyap, menetap di tempat perintah Allah Ta'ala, jika dunia pula lenyap, akan berganti di tempatnya akhirat. Jika akhiratnya lenyap dari tempatnya, akan bergantilah tempat itu pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Tuannya pun akan bermesra dengan pendekatannya itu dan berehat kepadanya. Solat itu akan mendekatkanmu setengah perjalananmu, dan puasa pula akan menyampaikanmu terus di pintu. Manakala sedekah akan memasukkanmu ke dalam rumah. Demikian kata setengah maha guru. Perbantukanlah dalam memotong jalan kepada Allah dengan bersabar dan bersolat. Dengar dan ikut, bukan ucap alangkah susahnya perkara ini. Alangkah peliknya kalau tidak kerana hukum, nescaya cupak Nabi Yusuf AS sudah bercakap tentang rahsia-rahsia kamu dan amalan-amalan kamu. Akan tetapi hukum itu membuntut dari ilmu, memohon bantuan kepadanya agar tidak dinyatakan. Boleh juga seorang itu berzuhud dengan nikmat kerana sibuk memikirkan Tuhan pemberi nikmat itu. Lalu diputuskan nikmat itu kepadanya agar dia tidak sibuk pula mengingatkan nikmat itu. Jika dia tetap sibuk dengan pemberi nikmat, nescaya dia akan didekatkan kepadanya dan diletakkan pada tangannya urusan takwin itu, yakni urusan nikmat. Bicaraku ini dari belakang kamu, sesudah aku tidak lagi melihat kamu. Sebab itu aku sudah melewati dunia kamu dan aku sudah melewati akhiratnya sekaligus. Aku telah lihat kamu dan aku dapati di tangan kamu tidak ada mudarat dan manfaat. Tidak ada yang hendak diberi dan tidak ada yang hendak ditahan. Hanya Allah sajalah yang boleh bertindak pada urusan kamu. Kamu tidak akan membuat mudarat melainkan sesudah Allah menginginkan mudarat itu. Lalu aku kembali kepada Allah. Adapun dunia aku lihat, dia itu akan lenyap, binasa, pergi meninggalkan tuannya, pembunuh dan penipu. Aku pun tidak ingin bertenang diri kepada dunia dan duduk menetap dengannya kerana sangat cepat perginya. Adapun akhirat, maka aku berhenti di tempatnya sebentar. Aku perhatikan perkaranya. Aku ternampak keaibannya, iaitu dia itu berkeadaan baru diciptakan, tercampur aduk. Dan aku dapati Allah Ta'ala telah melengkapkan padanya, yakni pada akhirat, bermacam-macam syahwat nafsu dan apa yang dirasakan lazat untuk memandang itu sesuai dengan firman-Nya, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Dan pada syurga itu apa yang diinginkan oleh hawa nafsu
dan dirasa lazat oleh pandangan. Lalu aku pun bertanya, di mana adanya syahwat dan keinginan hati? Maka aku pun didedahkannya di sisi tuannya dan pembentuknya, yakni pembentuk syurga, dan penciptanya dan perekanya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam kita membicarakan tentang mengakui nikmat Allah Ta'ala kepada kita, membilang nikmat tersebut sebagai tanda syukur dan sebagai tunduk kepada kemurahan Allah SWT, dan juga melahirkan sifat malu untuk kita terus melakukan ibadat, meninggalkan maksiat. Dan juga kita bicarakan tentang bagaimana umat Islam ataupun orang beriman menerima segala ketentuan Allah. Apapun ketentuan Allah itu baik. Tiada tohmahan, tidak ada bangkangan terhadap segala apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam hidup ini. Pada pagi ini kita nak membicarakan tentang sifat orang arif billah. Kerana manusia diciptakan keinginannya untuk menjadi terbaik dan keinginannya untuk mengatasi orang lain. Itu sifat manusia. Kalau ditanya, mau tak kita lebih kaya pada orang tu? Kita dengan cepat kata, ya saya nak kaya pada dia. Maukah kita jadi lebih kuat pada orang tu? Kita dengan cepat kata, nak lah, saya nak jadi kuat pada dia. Maukah awak jadi lebih berjawatan pada dia? Kita akan kata, ya saya nak lebih berjawatan pada dia. Sifat manusia dalam keinginannya sentiasa nak terbaik. Tanya siapa pun, kalau mereka ada sejumlah wang, mereka nak lebih banyak. Kalau mereka ada sejumlah pangkat, mereka nak lebih berpangkat. Kalau apa pun yang mereka ada pada nikmat yang menyenangkan, mereka nak tambah. Persoalan yang manusia tak tahu nikmatnya ialah dekat dengan Allah. Kalau mereka mengetahui setiap langkah kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita semakin gembira dan bahagia. Kita semakin kuat dan kita semakin mulia. Kerana itu bila Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, yang paling bertakwa. Allah Ta'ala tak sebut yang paling kaya. Allah Ta'ala tak sebut yang paling sabar. Allah Ta'ala tak sebut yang paling alim. Allah Ta'ala tak sebut yang paling baik nasab keturunan. Allah Ta'ala tak sebut yang paling kuat belajar. Semua benda-benda lain tak ada, melainkan Allah sebut taqwa. Ketika ulama membicarakan satu persoalan, apakah orang kaya yang bersyukur itu lebih baik daripada orang miskin yang bersabar? Hal al-ghaniyus syakir afdal min al-fakir sabir. Apakah orang kaya bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar? Mana satu lebih baik? Lalu setengah ulama kata begini, dia bukan isu orang kaya baik, orang miskin baik. Dua-dua ini sebenarnya dicantumkan dalam satu nilai kebaikan paling tinggi, yang paling bertakwa di kalangan mereka. Kalau orang kaya yang syukur itu lebih bertakwa kepada Allah, dia lebih baik pada mana-mana orang miskin yang sabar. Orang miskin yang sabar itu, kalau dia lebih bertakwa pada Allah, dia lebih baik daripada mana-mana orang kaya yang bersyukur. Persoalan yang saya katakan, kita manusia, kita nak jadi lebih baik dalam hal-hal duniawi. Sebab apa? Kerana benda itu semua menyenangkan kita. Pangkat lebih tinggi senang suruh orang. Harta banyak senang, benda pun kita nak beli boleh. Pengaruh banyak pun senang, kat mana pun kita pergi ada orang kenal kita. Tapi ada kemuliaan ini yang kita tak tahu. Dek jahil dan hijab, ghaflah, kelalaian, kebodohan kita, hawa nafsu kita. Yang Allah nak beri benda ni, kalau kita ada, kita lah paling akan rasa bahagia, paling akan rasa mulia. Bukan kuat tanpa senjata, berkuasa tanpa takhta, bahagia tanpa apa yang ada sekeliling kita. Itu takwa pada Allah.
Ketika Allah suruh kita cari bekal, kerana bekal ni suatu jaminan untuk kita. Tuan-tuan simpan duit dalam bank sebagai bekal, takut susah. Tak guna duit bank tu 20 tahun dah simpan. Simpan ASB, ASN, tabung haji, apa tabung, semua ni kita simpan sebagai bekal. Untuk suatu hari nanti yang kita bimbang berlaku apa-apa, kita berkawang ni pun ramai-ramai juga sebagai bekal. Takut ada apa, kawan ni boleh tolong, kawan ni boleh tolong. Ni semua jabatan ni kita ada kawan. Dekat bomba kita ada kawan, senang kalau terbakar rumah panggil dia dulu. Dekat JPJ nak sambung lesen ada kawan kita. Ini bekal kita ni simpan. Ni kalau ada masalah dekat sekolah, kita ada pun kawan kat sekolah. Kita akan, manusia gemar supaya urusannya tadi senang. Maka manusia bekalkan duit, berbekal dengan duit, berbekal dengan orang, berbekal dengan banyak benda. Kata Allah dalam Quran, wa tazawwadu, ya, tazawwad, sila cari bekal. Buat satu simpanan yang mengamankan kita pada waktu akan datang. Macam saya katakan, kata wa tazawwadu, ia merujuk pada perintah pada semua benda. Ia adalah perintah ataupun saranan, nasihat untuk kita simpan suatu benda yang beri manfaat. Simpanlah duit sebagai tazawud, sebagai simpanan. Simpanan tua kita. Tak payahlah tua-tua kita fikir nak kerja. Baik, simpanlah perkara-perkara yang memudahkan kita akan datang. Simpanlah rumah banyak-banyak, misal contoh. Simpanlah barang ni, barang tu. Barang dapur pun simpan banyak. Senang kita. Tetamu datang, kita pun tak payah ke kedai, dah ada simpan. Tapi Allah pun sebut, fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi sebaik-baik bekal tu takwa. Allah tak larang kita simpan bekal. Tak salah. Tuan-tuan berjalan mana-mana bawa bekal. Ni bekal untuk 3 hari saya bawa, Ustaz. Ni bekal untuk perjalanan ini. Ada orang di luar negara, satu beg tu bekal je. Sambal belacangnya, apa nama lagi dia ada ni, sambal bilis dia ada, serunding daging, serunding ikan, bekal je. Lesung batu sekali bila travel. Kami dulu bila masa belajar di Mesir, bila kita sampai ke Mesir, abang-abang sini ni suka sambut kita, dan masing-masing ajak kita duduk rumah dia. Sebab apa dia ajak kita duduk rumah dia? Dia nak tengok bekal apa kita bawa. Tengok beg. Kita boleh sampai rumah sini ni. Okey, dia kata bila nak buka beg? Dia nak tengok beg. Kita kejap lagi lah buka beg. Dah lama kita baru buka beg. Dia boleh tengok beg kita, ada belakalah makanan. Oh, dia pun seronok. Dia boleh tumpah makan sekali. Dia boleh lepaskan rindu dia sekali. Sambil sekali-sekali dia ketahukan kita. Sebab ada kawan kita ni bawa lesung batu, nak tunggu sambal belacang. Ada bawa sudu. Dia ingat Mesir tak ada sudu. Orang Mesir semua pakai tangan. Bawa sudu. Mak dia kata bawa sudu. Kan bimbang tak ada sudu sana. Bawa beras. Dia ingat sana tak ada beras. Masing-masing takut. Yang bawa gula. Sekali keluarkan bekas, sekali ketawa. Geng sini lah ketawa. Kita budak-budak boleh tahu. Dia tahu ingat Mesir tak ada gula. Tahu sebab bawa gula. Tapi kalau bawa Milo, mata dia pun bulat. Oh, ada Milo, dia kata. Bawa Tom Yam. Oh, Tom Yam. Ni dia kagum. Sebab kat Mesir memang tak ada. Tapi kalau bawa sudu, garpunya, bawa benda-benda yang kat Mesir ada, mereka pun gelakkan kita. Suka tengok bekal orang. Tetapi ini perkara yang kita katakan biasa dalam kehidupan kita. Suka tengok bekal. Dan memang semua manusia, dia akan bercakap tentang bekal dia. Bekal dia, kita berjalan dengan rasa tenang sebab bekal kita banyak. Dalam bank ada bekal kita. Kad kredit kita, dalam wallet kita ada bekal kita. Dalam kereta ada bekal. Kita nak takut apa? Kita ada bekal. Kita berjalan tenang. Walau dalam poket tak ada duit, tapi kita ada bekal. Anytime kita boleh keluarkan. Kita lupa bahawa bekal yang menjadikan kita lebih mulia daripada itu, lebih seronok daripada itu, lebih bahagia daripada itu, ialah takwa kita pada Allah. Yang ni yang manusia tak nak berebut. Kita tak berkerumun pada benda yang kita akan binasa, atau kita akan tinggalkan dia. Kita tak berkerumun pada benda yang memang membahagiakan kita. Sebab itu perjalanan Syekh Abdul Qadir nak beritahu tentang orang arif billah. Tentang kita sentiasa nak
mengikonkan seorang yang kita anggap dia berjaya. Kalau dia ahli sukan, ini ikon kita. Ahli sukan, negara nombor satu. Kalau dia hati, ini hati penghibur nombor satu negara. Ini orang kaya nombor satu negara. Lalu semua orang jadikan dia ikon. Kenapa kita jadikan dia ikon? Kerana kita kata kita juga nak apa yang dia ada. Dan kita juga nak rasa benda yang dia rasa. Akhirnya orang-orang ni, dia pun keluarkan jenama dia. Lalu kita pun suka jenama dia. Tapi kita selalu lalai dan lara. Semua benda yang kita jadikan ikon ni, akhirnya kita nampak dia kecewa di akhir usia dia. Mati, sakit, bankrupt, muflis. Semua kita tengok berakhir dengan cara sama. Orang ikonkan penyanyi ni, maka dia mati bunuh diri. Orang ikonkan pelakon ni, dia mati terjun bangunan. Orang ikonkan ni orang kaya, dia akhirnya akhir usia bankrupt, muflis. Orang ikonkan negarawan ini, akhirnya terbongkar sisi gelap dia. Lalu kita mula malu. Kita lupa Allah telah tinggalkan kepada kita contoh yang terbaik. Tidak pernah menyesal orang ikut dia, baik dunia baik akhirat. Sama ada yang ditinggalkan, yang ditunjukkan oleh Allah SWT ini, suatu yang telah disebut namanya atau yang mengikut jejak langkahnya. Bila Allah Ta'ala berfirman, ulaika allazina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka lah orang-orang yang telah mendapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Dengan petunjuknya kamu ikut dia. Ikut apa yang dia buat dengan petunjuk yang didapat. Allah sebut ikon pertama dan qudwah dan uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kehidupan Rasulullah itu contoh tauladan kamu yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kalau benar-benar kamu berharap apa yang Allah ingin berikan pada kamu dan beriman dengan hari akhirat yang akan berlaku. Tuan-tuan, kita sentiasa melihat contoh tadi untuk masa depan. Anak-anak kita, Man, kau jadi macam tu, Mek, kau jadi macam ni. Sebab melihat masa depan. Waktu tuan-tuan letak contoh-contoh depan, ikon-ikon, semua tuan-tuan bercakap tentang masa depan yang tuan-tuan nak macam ni. Kita pun jadikan ni, kalau orang masuk jing, katakan masuk jing, letaklah gambar seorang Atik Bina Badan, bodybuilder ini, yang nampak kuat. Dia jadikan ni, masa depan dia macam ni lah badan dia. Dia nampak ni. Kalau orang kaya pula, kat pejabat, dia letak gambar orang kaya. Dia akan kata, yang ni lah saya punya masa depan saya. Saya akan jadi macam ni. Kau jadi peminat kereta pula, letaklah kereta tu depan. Sebab satu hari nanti dia akan ada, dapat kereta ni. Tetapi kita semua bercakap tentang yang depan, yang kita anggap baik. Baik. Ada orang simpan duit sambil letak gambar motor besar. Sebab apa? Dia nak kira tabung sampai boleh beli motor ni. Akhirnya dia boleh beli seronok. Tapi masa depan yang kita nak tadi, bahagia dia sampai mana? Bahagia dia sampai mana? Kalau nanti kita pun dapatlah jadi macam orang kita nak jadi, dan dapatlah apa yang kita nak, dia bahagia dia sampai mana? Akhirnya kita dapati ada cerita di sebalik itu. Ada orang kata, Ustaz, saya ingat miskin ni masalah, maka saya usaha nak jadi kaya supaya tak ada masalah. Bila dia kaya, masalah lain pula. Ini lagi teruk masalah ni. Kita tengok bujang masalah, asyik kena marah dia, mak je. Kahwin lah aku, mak marah je. Lambat bangun kena marah. Makan banyak pun kena marah. Kau ni tak ingat adik-adik kau ni, marah ni. Buat kerja malah kena marah. Kalau macam ni baik kita kahwin lah, asyik kena marah. Kahwin lagi teruk, kena marah. Bini pula marah. Abang ni asyik membuta je. Dalam kuliah tidur, luar kuliah pun tidur, kena marah. Makan banyak tak ingat korang. Kita ingat dah tak kena marah, dah kahwin, kita bos. Kita dah beli beras, kita dah beli gula. Punya ada lagi bos kita. Ada orang kata tak apalah, serabut bini, tertinggal bini.
Supaya kita tenang. Cerita lain pula. Bila dia bujang, cerita lain pula. Tak ada orang nak masak nasi. Tak ada orang nak siapkan stok yang dia, kasut dia. Tak bergosok baju dia, rambut pun tak bersikat. Dah macam orang gila pula dia. Dah masalah lain pula. Akhir keluar daripada rumah tangga, masuk hospital bahagia pula. Buat gila. Jadi kita nak cerita tentang masalah, kita sebenarnya tak boleh lari masalah sebab kita tak pergi pada penyelesaian dia betul. Penyelesaian yang betul ialah kita ikut orang-orang yang dah berjaya. Allah angkat mereka, para Nabi SAW, secara khususnya Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang telah berjaya dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka merasakan kebahagiaan sebenar. Mereka duduk kat mana pun mereka rasa bahagia. Mereka bujang, mereka bahagia. Mereka kahwin, mereka bahagia. Mereka ada anak, mereka bahagia. Apa pun mereka ada, masalah kelima mereka boleh bahagia. Kerana mereka tak lihat masalah itu masalah. Mereka melihat masalah itu pahala. Mereka melihat masalah itu ujian untuk angkat darjat. Bukan masalah untuk mereka lari, untuk mereka membangkangnya, tidak. Dapat isteri yang sekian-sekian, mereka sabar. Sehingga mereka dapat pahala yang banyak. Mereka dapat anak sekian-sekian, mereka sabar. Sehingga mereka mendapat pahala yang banyak. Mereka diuji dengan perkara tu, perkara ni mereka reda. Kerana mereka tahu itu lebih baik. Mereka tak pernah lari daripada masalah. Mereka duduk dan melihat masalah tadi. Dengan pergantungannya pada Allah. Dengan tawakalnya. Lalu mereka mampu kuat membelah lautan kehidupan sehingga sampai ke destinasi. Mereka tahu memang laut ini punya ombak, punya badai. Mereka tahu laut ini punya gelombangnya, punya kegelapannya. Mereka tahu di laut ini ada mabuknya. Mereka semua tahu. Tapi mereka tak peduli benda itu kerana mereka melihat destinasi yang indah. Mereka pergi, mereka bergerak. Sekalipun kapal itu karam, tak pernah azam mereka karam. Azam mereka tetap ke destinasi itu. Ini orang beriman. Orang yang hebat. Maka sebab itu saya katakan bila kita nak mulakan pada surah Syam Abdul Qadir, kita nak jadi orang ni. Sebab memang kita manusia. Kalau ada orang kata, Ustaz, naklah jadi orang yang baik-baik, saya orang biasa-biasa. Tak, awak telah menyalahi fitrah awak sendiri. Sebab semua manusia dia nak jadi hebat. Hebat dia sebab apa? Dia nak sesuatu yang akan menjadikan dia bahagia. Baik, kita tengok apa yang sebenarnya menjadikan kita benar-benar bahagia. Daripada kita fikir harta bahagia, pangkat bahagia. Tak, bukan yang itu. Saya kata semua orang dah nak benda tu, dia dapat di cerita lain pula. Tanya mereka. Bukan seorang. Semua benda yang sama. Yang belum jadi Perdana Menteri, seronoknya jadi Perdana Menteri. Lepas jadi Menteri, tanya mereka. Apa masalah? Oh, pecah kepala. Tekan mereka. Sebagai mereka letak jawatan. Baru 45 hari jadi Perdana Menteri, letak jawatan. Tengok Perdana Menteri kat Britain. Tak tahan, letak jawatan. Ni yang baru ni letak jawatan dulu ni. Perdana Menteri ni. Oh, tekanan. Setiap keadaan ada tekanan dia. Kita yang tak berbijak ni ingat semua benda tu macam hebat. Tak, semua benda ada fitnah dia. Lagi besar benda yang kita tengok, lagi besar fitnah dia. Yang perlu dihadapi dengan iman, dengan taqwa. Supaya kita tahu apa yang lebih bernilai. Baik, kita lihat apa kata Syekh Abdul Qadir. Ada orang mengatakan, maksud ada orang mengatakan, ulama mengatakan, si arif billah yang sebenar. Tuan-tuan, nak jadi orang paling mulia atas dunia, jadilah orang arif. Apa maksud arif? Yang tahu. Kita kalau berjalan satu tempat dan kadang kita tahu, perjalanan licin. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur dan kadang tuan-tuan tahu. Senang tak pergi Kuala Lumpur? Senang. Cilok sana, cilok sini sampai. Tapi kalau tak tahu, walaupun pakai Waze sekalipun, dia macam pening. Mana ni? Perjalanan serba tanya, penuh persoalan, kita tak akan rasa tenang. Kita kalau pergi satu tempat, kita tahu, arif, senang. Tuan-tuan dah biasa pergi ke Timur Tengah. Orang biasa pergi umrah ni, dia tenang. Dia dah tahu nak pergi mana. Nak ambil kereta mana, nak sampai mana, nak check in. Macam mana tahu? Dia nak ke Masjid Haram macam mana. Semua dia tahu. Dia okey. Tenang. Muka dia tak ada tekanan. Berjalan atas dunia ni kalau kita tahu, kita tenang. Sebab tu dimulakan al-arif billah. Dia tahu bahawa dia akan terus sibuk. Sibuk apa? Sibuk melakukan ketaatan. Sampai dia tak pernah fikir apakah amalan ni Tuhan terima atau Tuhan tak terima. Yang dia tahu, dia mesti buat. Dia terus buat. Sampailah kepada nafas terakhir dia.
Dia tak boleh percaya, oh ni Tuhan dah terima banyak, yang ni tak terima. Tak, dia kira buat. Dan dia juga tidak mengambil kira orang puji ke macam mana. Oh, barak dia, alim dah. Saya tak pernah tengok pujian. Ataupun orang cela, oh, alim kucing tu, itu sekian-sekian, itu menunjuk. Dia pun tak peduli. Baik pujian orang tak dijemputnya, baik kejian orang tak dipandangnya. Ini orang arif billah. Sebab apa orang ni jadi macam ni? Bila nafsunya lenyap. Apa maksud nafsu lenyap? Tetapi bila keinginannya pada dunia, bila keinginannya pada pujian tak ada, maka dia tahu sibuknya untuk apa. Dia tetap pada perintah Allah, menetap pada perintah Allah. Dan bila sudah dia menetap pada perintah Allah, maka dia mula melihat dunia ni tak ada apa-apa. Maka dunia akan berganti dengan akhirat. Bila dia beribadat, dia melihat akhirat. Dia bukan melihat dunia. Tetapi hari ni kalau kita buat sesuatu, kita melihat dunia. Gelaran apa saya dapat, penghargaan apa saya dapat, pingat apa saya dapat, pujian apa saya dapat. Kerana kita melihat dunia. Lalu kita penat kerana melihat dunia. Tapi bila benar kita sibukkan diri beribadat pada Allah, Allah akan hilangkan kepenatan dunia untuk kita melihat akhirat. Hilang kepenatan dunia, tak apalah. Orang suka ke tak suka, saya okey. Orang nak cakap apa, saya okey. Saya menetap pada perintah Allah. Cakapan saya perintah Allah, perbuatan saya perintah Allah. Maka orang nak kata apa, ia tidak menjejaskan langkah saya. Masa tu dunia depan kita ni ruyuk, tak nampak. Masuk katanya, makna katanya, orang kata apa, orang cakap apa, kita okey, kita tak ada masalah. Sehingga Allah letakkan tempat kita di akhirat. Tapi kalau kita makin dekat dengan Allah, makin kuat ibadat, akhirat pun tak nampak juga. Kenapa? Nampak Allah. Kita nampak Allah, tidak lagi akhirat. Ketika mana orang lain bicarakan tentang pahala syurga, kita bicarakan tentang rindu bertemu Allah. Tentang kita, kalau pergi rumah ni ada seorang pemurah atau raja lah, dia panggil kita kat istana. Mula-mula kita duk bayang apa pandangan orang pada saya. Orang ni dipanggil ke istana. Kita mungkin cerita ke orang, saya minggu depan ke istana, dapat jemputan. Orang pun puji lah. Lepas tu bila kita ke istana, yang kita fikir masa tu ialah kemewahan istana. Apa benda mewah istana? Mesti bukan macam rumah kita. Paku dia pun mungkin dari emas. Mungkin dia punya mozaik dia, marmar dia mungkin tak sama macam rumah kita. Mesti lawa. Poshing dia mesti lain. Tak macam kursi kita, letak sakit punggung. Kursi dia mungkin bila letak bagaikan, kita kata macam, rasa macam pelampung mungkin. Hanyut kita letak. Lepas tu kita tahu istana tu dia nak beri hidangan, ada makanan pula. Kita dah bayang keindahan istana. Lepas tu kita duk fikir makan, mesti makanan istana lain. Kalau karipat dia lain, mesti karipat istana lain. Kalau masuk ada karipat, tapi kita takkan kata karipat tu macam tepi rumah aku ke. Tak mungkin. Ia karipat istana. Lepas tu ada lepat. Lepat pun lepat istana. Ada air kosong. Mesti air kosong dia air kosong istana. Bukan macam air kosong pula. Bukan jenis air SAJ ni. Lain ni. Kita boleh sebut je istana, kita takkan kata apa yang dalam tu sama dengan kita. Tak mungkin. Itu pandangan kita. Itu yang kita fikir. Kita akan rasa makanan mesti hebat-hebat ni. Air istana, makanan istana. Pinggang dia, oh pinggang. Tak macam pinggang kita lah ada peta. Lama pinggang kita ni, siap ada peta. Pinggang istana, oh mesti hebat. Tukang masak istana, mesti lazat. Tuan-tuan duk bayang macam-macam. Kita pun duduk dan kita pun makan. Satu benda yang kita pasti nak tengok. Siapa? Raja tu sini. Raja. Ketika raja tu keluar, apakah kita akan rasa seronok makanan tu? Tak. Raja tu. Bila duduk sebelah kita tak makan pun tak apa. Sebab saya akan cerita tentang saya bercakap dengan raja, bukan saya makan makanan istana. Sebab itu lebih hebat. Itu lebih hebat. Kalau saya cerita ke orang, yang paling saya banggakan nanti, kalau saya cerita, saya kata macam mana raja tu lepak saya, sembang saya. Maka saya dah macam tak seronok dengan makanan ni, kerana hebat raja ni. So itu perumpamaan bertemu dengan Allah. Kalau saya katakan orang jumpa raja lupa makan,
Tanya orang dekat dengan orang besar-besar ni. Kalau di tengah makan, raja panggil, buang makanan tu. Kalau tak buang makanan, dia kena buang. Kenapa? Hebat panggilan tu. Hilang lapar dia. Hilang penat dia. Apatah lagi Allah. Raja kepada segala raja. Sebab itu bila orang arif ini, dia kuatnya buat ibadat sampai peringkat pertama kata Syekh Abdul Qadir, dia lenyap pandangannya pada dunia. Tak ada apa, dunia sementara, aku cari bekal di sini. Maka sibuk dia. Yang kedua, dia nampak akhirat, pahalanya, balasan. Tapi dia sibuk lagi dia buat ibadat sehingga dia nampak yang paling baik ialah pertemuan dengan Allah SWT. Dia menaiki darjat dia. Sebab itu kata ulama, al-abdu izartaqa bil ilmi nafi' wal amali salih ila maqamil ihsan wastaqarrat qadamuhu fihi anisabillah wattaladhdh bi ta'atihi wa dhikrihi. Seorang hamba tu bila dia ada ilmu yang bermanfaat, yang mencetuskan amalan yang soleh, dia ada ilmu mencetuskan amalan yang soleh, maka dia mula naik mendaki kepada maqam ihsan, benar-benar ikhlas pada Allah, dan tetaplah tapak kakinya sehingga dia mula rasa gembira dengan Allah dan lazat dengan mentaati Allah dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi macam sedap tengok. Sedap beribadat, sedap menyebut nama Allah. Kata ulama, tanda hati tu sihat. Hati orang beriman nak tahu bila mana dia sihat. Dia ada tanda dia. Ni hati orang beriman yang sebenar. Tanda hati dia sihat. Pertama, alla yaftura an dzikri rabbih. Dia tidak pernah merasa penat untuk ingat Allah. Tak pernah rasa penat. Dia tak rasa penat sembahyang, puasa, mengaji. Tak penat. Itu tanda hati dia sihat. Kalau kita pun tengok ni, kita dalam pendakian kita dekat dengan Allah, kita pernah penat tak buat baik? Rasa penat. Hati kita masih sakit. Dia kalau orang biasa jogging, tuan-tuan, satu orang dah penat, itu memang tak biasa jogging lah tu. Dia orang dah biasa jogging, dia tak rasa penat, dia rasa seronok. Dia tak hari duduk belayar, orang ni tak penat ke? Kita nampak peluhnya. Tapi dia kata, tak, saya enjoy. Saya kalau tak jogging, rasa sakit. Saya kena jogging. Kita ni kalau jogging sakit. Jogging sakit, sakit lutut, tapak kaki, habis sakit. Kita lah. Dia ni kalau tak jogging sakit. Tu pagi-pagi jogging. Kita rasa macam penat jogging. Kita pun nampak peluh dia. Kita pun nampak macam-macam benda penat. Kira mana ada orang jogging boleh makan nasi lemak? Tengah-tengah jogging makan nasi lemak tak ada. Dia seronok dengan jogging dia 2 jam. Jadi orang yang tanda hati dia sihat, dia tak penat buat ibadat. Jadi kita pun tengok indikator pertama. Saya buat ibadat penat tak? Ngaji penat tak? Penat. Hati sakit tu. Hati awak sakit. Hati saya sakit. Kalau zikir pun penat. Masa nak habis 33 tu sah. Akhir tinggal 3 je. 33. Subhanallah, macam penat. Nak berzikir tadi, hati awak sakit. Nak baca Quran semuka pun tak boleh, penat, hati sakit. Yang kedua, wala yas'am min khidmati, dan dia tak jemu. Dia tak jemu dalam mentaati Allah. Jemu tak jemu. Kalau macam kita lah, jemu tak makan nasi, tak jemu. Kita rasa nasi tu kena makan. Kau mana pun makan, pagi tengah hari. Jemu tak jemu. Dah 40 tahun makan nasi. Kalau tak makan nasi, isu hati kita. Orang yang hatinya tak sakit, dia tidak jemu buat ibadat. Tadi kita tak penat. Yang kedua, dia tak jemu. Kemudian yang ketiga, wala ya'nasu bi ghairihi. Dia tidak pernah tenang dengan yang lain melainkan dengan Allah je. Tenang dia dengan Allah. Maksudnya dalam ibadat dia rasa tenang. Dalam ibadat, tuan-tuan, kalau orang tu dia ada satu hobi, bukankah bila dia laksanakan hobi dia pun tenang? Hobi dia main wow, main layang-layang. Start main wow, naik je, dia pun tunggu wow tu naik. Yang zaman-zaman kita kecil dulu main wow, pergi ke bukit main wow, buat wow tu biar bunyi sikit. Bila kita naikkan wow, naik sampai dia naik, dia duduk atas sekali, kita pun duduk bawah, tunggu je. Macam orang mengair tunggu ikan. Tapi orang mengair tunggu ikan tu macam cerdik juga, dia tunggu ikan. Kita tunggu naik atas. Agak petang sikit, okey, turunkan bawah, tarik balik.
Just naikkan dia dan tunggu. Waktu melayang atas, ada bunyi-bunyi sikit. Dia pun tunggu. Tengok dah setengah jam ni, okay, turun bawah. Esok pula datang. Naik, tunggu. Ada yang sampai berjam-jam wow tau. Dia pergi tengok je wow dia tu. Kenapa dia minat? Dia seronok. Tengok orang tengok bola. Tengok je bola tu 2 jam tengok. Sebab apa? Dia tenang. Jangan ada yang kacau dia. Kalau kacau dia marah. Kalau kita buat lalu-lalu depan TV tu, masih tengok bola, ngamuk dia. Mau dibaling pinggan mangkuk. Orang yang beribadat pada Allah, tanda hati dia baik. Waktu dia buat ibadat, dia tenang. Dia tenang. Kalau ada orang kacau, dia marah dia. Ni waktu saya mengaji Quran. Ada seorang ulama. Dia ni minat membaca, mengarang kitab. Ada seorang menteri nak jumpa dia. Dan dia dah beritahu waktu dia jumpa waktu sekian. Tiba menteri tu lambat datang. Adalah urusan dia. Dan datang kadang dia buat benda yang dia suka. Baca kitab, menulis. Bila datang tak layak. Dia kata masa kamu dah habis. Aku tidak ada lagi masa dengan kamu. Maka dia terus tanpa dia mempedulikannya. Sebab itu ketenangan dia. Sebab itu bila tanda hati orang tu sihat, bila kita buat ibadat, kita tak suka lagi diganggu. Saya nak buat ibadat, jangan ganggu saya. Itu kita bila ibadat, telefon tutup. Kita tak nak diganggu. Ni kalau buat ibadat, telefon bawa. Lepas tu bunyi, kita pun jadi sibuk pada telefon. Mana kita hati sakit. Kita tak buat benda tu dengan suka. Sebab ada benda lain kita suka. Dan bila kita buat benda akhirat, kita suka. Kita tak nak orang kacau kita waktu ni. Saya tak nak. Kalau saya misal waktu ni untuk saya mengajar, saya tak suka orang kacau saya masa ni. Contoh, kenapa kita dah gembira dengan apa yang kita buat? Ketaatan pada Allah. Dan yang keempat, kata ulama, dia cuma bergembira dengan orang yang boleh tunjukkan dia kepada Allah. Baik, dia gembira tak dengan yang lain ya. Tadi kita sebut bahawa dia tidak akan gembira selain daripada mengingati Allah. Yang keempat, dia cuma duduk bersama dengan orang yang tunjukkan dia pada Allah. Man yadullu alaihi. Mana-mana orang yang tunjukkan dia pada Allah, dia suka duduk dengan orang tu. Wa yudhakkiruhu bihi, mengingatkan dia dengan Allah. Wa yudhakiruhu bihadzal amr, dan berbincang tentang hal itu. Maka itu tanda hatinya sihat. Artinya dia tak penat, dia tak jemuk, dia sentiasa gembira melakukannya. Dia tak akan berkawan melainkan orang yang tunjuk pada jalannya, mengingatkan dia pada Allah. Ini dia akan kawan. Itu kawan dia. Kita tuan-tuan, bila kita orang projek, kita suka kawan yang tunjuk projek. Kawan saya memang kosong tak nak kita perlu buat projek. Kita akan berkawan seorang yang beri manfaat pada kita. Kalau orang tu ternyata beri mudarat pada kita, kita tak nak kawan. Semua orang bila dia berkawan, dia nak manfaat. Bohong kalau kata saya tak nak manfaat. Dia nak. Sama ada manfaat duniawi atau ukhrawi, dia nak. Dan benda tu memang disuruh. Bila kita bersahabat, memang ada manfaat kita nak. Saya tak ada kerana Allah. Itulah manfaatnya kerana Allah. Saya bersahabat dia kerana Allah. Itu manfaat untuk mendapat redha Allah. Setiap mana kita bersahabat, memang ada tujuan dia. Maka pastikan tujuan atau kawan yang kita berkawan, dia mampu tunjukkan kita jalan Allah. Maka kita punya hati yang sihat. Kalau tidak, hati kita tak sihat. Kan itu orang arif billah. Saya katakan sibuk dia dalam buat ibadat. Dia sibuk buat ibadat. Sehingga sebahagian mereka menunjukkan cara kesungguhan ibadat yang luar biasa. Dek kerana mereka benar-benar diberikan rasa kemanisan dalam ibadat. Kita baca kisah Imam Auza'i rahmatullahi alaihi. Imam Auza'i, dia lepas solat subuh, dia akan duduk tak bergerak sambil mengingati Allah sampai keluar matahari. Dia boleh seronok macam lama. Sampai keluar matahari boleh dia keluar daripada tempat solat dia. Begitu dia lakukan setiap hari. Ibadat. Dia tahu waktu yang paling baik mengingati Allah. Dia tahu waktu paling baik ingat Allah bila selepas subuh. Sehinggalah matahari itu keluar. Mana kita ni, kalau nak bina kejaya, misal kata, kita pula ada persiapan rohani kita.
Biar kita jadikan solat subuh solat yang mesti kita jaga dengan berjemaahnya. Kemudian jangan tinggalkan tempat kita solat, melainkan kita berzikir sampailah kepada keluarnya matahari. Wa imma kita berzikir dengan zikir yang bersifat khusus atau zikir bersifat umum. Zikir umum ni macam majlis ilmu, kuliah subuh. Ini zikir. Kerana zikir maksudnya kita ingat Allah. Duduk sampai keluar matahari. Walau kita memulakan langkah-langkah dunia kita. Kenapa? Kita sudah punyai perisai akhirat. Kita sudah punyai bantuan daripada Allah SWT. Hati kita sudah terisi dengan apa yang lebih utama dalam kehidupan kita. Maka ini cari Imam Auza'i. Ada seorang lagi ulama namanya Masruq bin Ajda'. Masruq bin Ajda', isteri dia kalau tengok dia ibadat menangis dia, menangis. Sebab dia terus solat sampai bengkak kakinya. Isteri tengok kesiang, suami dia tengok suami macam kesiang, kenapa abang buat macam sungguh begini? Kesungguhan dia kerana dia bimbang. Kerana Allah Ta'ala, dan tuan kata para ulama, Allah dah jadikan kita kat dunia untuk jadi hamba dia. Tapi ada manusia cuba lari daripada hamba Allah, maka dia menjadi hamba syaitan dan nafsunya. Akhir dia lagi hina. Allah ciptakan kita, asal tujuan cipta kita ni untuk jadi hamba dia. Dengan sebab kita jadi hamba dia lah kita mulia. Tapi ada orang tak nak, saya tak nak jadi hamba Allah, saya tak nak ikut perintah Allah. Dia lupa bila dia tidak mau menjadi hamba Allah, dia telah memilih menjadi hamba-hamba yang lebih hina. Tentang ginilah, kalau kita, contohlah, kalau saya tahu seorang raja yang baik jadikan saya hamba, saya ini jadi hamba raja baik, saya sebenarnya tak akan hina kurang apa-apa. Sebab saya menjadi hamba di istana raja. Hamba di istana, mulia, saya boleh masuk istana dia. Saya mungkin boleh menaik kenderaan dia. Hamba di istana, mungkin. Tapi kalau saya cuba lari dari istana ini, barangkali orang ni dia jadi hamba. Okay, awak daripada hamba istana yang hebat, awak lari, sedangkan tak ada lagi hebat melainkan tempat ni, awak akan teruk menjadi hamba yang lain. Barangkali jadi hamba jaga babi, hamba mungkin jaga kambing lembu orang lain pula, jadi lebih hina. Hamba pada orang-orang jahat. Bila Allah suruh kita jadi hamba dia, sebab Allah nak muliakan kita. Kita lihat apa yang Allah perintahkan, mana satu yang menghina kita? Mereka memuliakan kita, mengangkat kita, sehingga kita jadi hamba Allah yang hebat. Tapi bila manusia yang bodoh dan jahil ini, dia kata saya tak nak jadi hamba Allah, saya tak nak pakai tudung, saya tak nak semayang, saya tak nak lagi daripada riba, saya tak nak lagi daripada rasuah, saya nak buat ikut saya. Tak, awak bukan buat ikut awak. Awak telah menjadi hamba baru kepada yang paling buruk, nafsu, syaitan, dunia. Pada awak pernah Allah nak muliakan awak dengan hambanya. Sebab itu manusia bila lari daripada perhambaan Allah, dia pergi pada perhambaan yang hina. Kata bila seorang tu sibuk dengan perintah Allah, dia tunjuk perhambaan sebenar. Sebab kalau kita nama hamba, apa kesibukan dia? Buat kerja Tuhan dia lah, buat kerja. Kalau kita sibuk pekerja, tuan-tuan suka pekerja macam mana? Dia sentiasa sibuk buat kerja, kita suka. Kita tengok dia tak pernah berhenti menaik, dia buat tu buat ni, oh ni pekerja ni naik pangkat pula, bonus pula. Tak dapat pekerja, tak buat kerja, oh ni salah ni. Ni kalau fikir nak suruh dia berhenti je kerja. Kita hamba Allah, maka sibuk kita nak taat. Makin kita sibuk taat, makin Allah pandang kita, makin pandang. Sebab tu Imam Masruq tadi, dia tahu benda tu, maka dia menyebutkan dia beribadat sehingga bengkak kakinya. Ketika mana dia nak mati, dia menangis. Lalu dia kata, saya menangis ni bukan sebab tinggal awak semua. Saya menangis kerana saya akan tinggalkan sujud saya. Sebab tu saya menangis. Peluang saya buat ibadat habis dengan sebab kematian ini. Tentang kita akan bersedih dengan apa yang kita tinggalkan, yang kita sayang. Yang kita sayang. Lihat, orang yang arif billah, yang paling disayangkan dia meninggalkan ibadatnya. Dan bila mati dah tak boleh buat benda ni. Sebab tu kata mereka, bukan kerana dunia kamu aku menangis untuk tinggal, tapi aku meninggalkan peluang berpuasa di hari panas terik, dan bangun malam dan bersama dengan ulama. 3 benda yang menyebabkan aku menyesal bila mati. Maksudnya, macam saya katakan, kalau kita tinggalkan rumah kita, ada benda, kalau kita menangis sebab ada benda yang kita sayang kat situ. Tuan musafir menangis kat airport, ada benda kita sayang, mungkin anak kita.
Mungkin kita sayang isteri kita, mungkin juga kerana kenderaan kita tu nangis sedih, nak balik cepat, saya ada kereta saya. Orang beriman bila tinggalkan dunia ini, dia datang kesedihan dia. Kesedihan dia bukan sebab tinggal dunia, sebab dia memang hidup untuk mencari redha Allah. Kesedihan dia tinggal peluang-peluang yang dengannya dia dapat redha Allah. Sembahyang dia. Kata ulama ada 3 benda. 3 benda yang aku sedih meninggalkannya. Berpuasa pada hari panas terik, melakukan qiyam pada malam hari, dan bersama dengan para ulama dalam majlis ilmu mereka. Sebab ini semua tuan-tuan ialah perbuatan para Nabi SAW. Para Nabi SAW wa imma sibuk mereka kerana berpuasa, atau sibuk mereka kerana qiyamul lail, atau sibuk mereka dalam majlis ilmu. Sebab kerja mereka mendidik. Sabda Nabi SAW, innama bu'ithtu mu'alliman, aku dibangkitkan sebagai seorang guru yang mengajar. Rasulullah SAW tengok ada 2 majlis. Satu majlis zikir, satu majlis yang diskusi ilmu. So tengok sahabat cenderung duduk berzikir ramai-ramai. Ada pula dan sedang berdiskusi ilmu dalam masjid Nabi. Lalu kata Rasul, kullun ala khair, dua dia baik, tetapi aku dibangkitkan sebagai guru. Maka Rasulullah pergi tempat ilmu. Kenapa? Kerana kelebihan dia. Tapi ya zikir ni baik, bukan tak baik-baik, bagus. Tapi kelebihan keutamaan di sini. Sebab itu aku duduk dengan mereka sebagai kemuliaan ilmu. Sebab itu kita lihat orang-orang yang beriman, kesibukannya ialah untuk beribadat pada Allah, dan yang menjadi kesedihannya kerana tinggalkan peluang ibadat tadi. Kita bukan sedih sebab tinggalkan anak bini, sebab kita tahu anak bini kita akan menyusul nanti. Kita bukan menangis kerana tinggalkan dunia. Kita tahu Allah ganti lebih baik pada dunia yang kita ada. Tapi peluang-peluang ibadat yang mengangkat darjat kita akhirat kelak. Yang peluang-peluang ibadat yang menjadikan kita dekat dengan Allah, yang menjadikan kita mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, yang menjadikan kita mendapat kemuliaan di sisi Allah. Peluang tu dah habis. Sebab itu ahli kubur, kalau mereka boleh bangkit bangun semula untuk melaksanakan 2 rakaat sahaja, nescaya mereka sanggup bayar dengan harga apa pun walaupun seisi dunia. Sebab itu bila Nabi sebut satu hadis, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa Rasulullah sebut macam tu? Lebih baik kerana pada waktu manusia tak boleh buat benda tu. Kalaulah mereka boleh buat, dia tahu kelebihan keutamaan, mereka sanggup beri gada dunia, bayar dengan sekali dunia mereka ada untuk buat solat 2 rakaat ni je. 2 ni je. No. Sanggup. Ya, kan nilainya baru nampak. Sebab tu ahli kubur ni, kita bila masuk kubur, kalau kita boleh bangkit balik untuk solat 2 rakaat, nescaya kita akan melakukannya. Bukan bangkit kubur nak jumpa mak ayah balik atau nak jumpa anak bini, tak. Tetapi ahli kubur dia tak merindui keluarganya, dia merindui ibadat yang ditinggalkan. Sebab itu dalam Quran sebut apa? Ahli kubur berkata, yang dulu di dunia buat kecuaian dan maksiat serta dosa, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia untuk aku buat baik yang aku tinggalkan dulu. Dia tak kata, ya Allah, untuk aku tengok balik bini aku macam mana, anak aku macam mana, mak ayahku macam mana, kawan-kawanku macam mana. Tak. Amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Itulah dia kerinduan ahli kubur. Kerinduan ahli kubur. Sebab tu tak betul orang kata ahli kubur balik nak jenguk balik bini dia, mak dia. Tak, dia tak rindu tu, tuan-tuan. Sebab orang tu akan menyusul dia akhirat kelak. Dia balik air raya, nak tengok anak dia boleh tak main mercung. Masa dia ada boleh main mercung. Kalau tak ada balik sedih. Dia balik nak tengok bini dia dapat tak baju baru. Dulu masa dia hidup, bini dia memang 10 helai baju baru. Balik nak tengok bini dia menangis kat bucu katil. Balik nak jengok tu, nak jengok kucing. Tak ada benda tu. Kalau dia boleh balik untuk dia lakukan solat, kalau dia boleh balik. Jadi kalau dia balik, dia pasti untuk datang melakukan solat 2 rakaat je. Kemudian dia mati balik pun tak apa, nak 2. Bernilainya ibadat. Sebab itu, bila seorang masuk kubur je, Allah tak izinkan lagi siapa pun solat ke puasa, tak ada daripada. Sedekah ke tak ada. Sebab itu rasa galak betul orang yang mati bila tinggalkan benda tu.
Sebab benda tu tak ada lagi di sana. Tak ada. Tuan-tuan, kita ni kalau pergi satu tempat, benda yang kita tahu tu bernilai tiba-tiba tak ada. Walau tempat kita banyak, nescaya kita macam nak balik semua tempat kita. Nak balik. Katakan tuan-tuan, katakan sebagai contoh mudah. Kita ni tempat kita kita adalah, kita sebut basikal lah, kita ada basikal jenama sekarang, kita simpan lama lah. Lalu kita pun travel satu negara, dan kita travel di situ, orang tengah cari basikal jenama yang kita ada, nak bayar dengan harga jutaan ringgit. Tuan-tuan rasa tak nak balik semula? Nak ambil benda tu? Mahal, balik lah. Sebab ternyata di sini harganya terlalu mahal. Padahal kat sana kita pun letak dalam store buruk je. Sampai kat sini harga mahal, balik semula kita. Tapi dah tak boleh balik. Nyesal tak kita? Nyesal. Ini kan pula bila kita balik kat kubur, segala amalan kat dunia dulu yang kita buat lebih kurang je, ngaji Quran, zikir, lebih kurang je. Kita tengok di sini bernilainya benda ni. Kita nak balik semula. Ya Allah, pulangkan aku. Aku nak ambil kebaikan yang aku tinggalkan dulu. Sebab itu menyesal kita tinggalkan rokok, tinggalkan sujud, tinggalkan Quran, tinggalkan sekian-sekian. Maka beruntunglah orang yang atas dunia ni, tuan-tuan, sibuk dia buat baik. Sebab itu Syekh Abdul Qadir ditekankan di sini tentang sibukkan diri buat baik. Inilah jalan arif billah. Ya, apa kata dia lagi? Solat itu mendekatkanmu setengah perjalanan. Kita berjalan nak tuju Allah ni. Solat itu yang memendekkan setengah perjalanan. Kemudian puasa pula menyampaikan kamu ke pintu Allah. Puasa. Dan sedekah itu akan memasukkan kamu dalam rumah Allah, dan dalam redha Allah. Baik, kita tiga ada ibadat utama: solat, puasa, sedekah. Pertanyaan ni memang bergandengan disebut dalam ayat yang banyak tentang solat, kemudian tentang sedekah atau zakat. Kerana zakat itu dinamakan sedekah dalam Quran. Di antara nama lain bagi zakat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta mereka itu sedekah. Maksudnya ialah zakat. Ibadat yang kita suka ada tiga benda ni: solat, puasa dan sedekah. Wa imma sedekah wajib atau sedekah sunat. Wajib ialah zakat. Suka kita dapat keluarkan zakat. Maka tiga benda ini menyampaikan kita pada Allah. Kerana itu perbanyakkan solat. Banyakkan solat. Jangan dikira solat itu hanya melihat pada orang-orang awam macam kita, melihat solat secara hajat. Hajat kita benda ni, nak solat ni. Orang-orang yang disebut arif billah melihat solat itu darjat. Kita melihat solat itu hajat, mereka melihat solat itu darjat. Sebab itu dalam budaya masyarakat kita, solat paling glamour sekali solat hajat. Paling glamour solat hajat. Sekolah dia boleh buat hajat, boleh buat solat hajat perdana. Tapi solat maghrib sendiri-sendiri. Solat subuh, solat isyak sendiri-sendiri. Hajat kena sama-sama. Kalau kata kita solat sendiri tak boleh. Ini namanya perdana. Ni solat hajat perdana visik, bukan calang-calang solat hajat ni. Kumpul kat dewan, seorang imam khas. Padahal solat fardu berjemaah tu jauh lebih afdal daripada solat hajat tu sendiri. Tapi kerana kita ni orang yang punya hajat, kita anggap besar solat hajat ni. Besar. Itu ada orang solat fardu lebih kurang, solat hajat sempurna. Sujudnya panjang. Solat fardu sujud dia macam patuk ayam. Sampai tak tahu mana satu yang afdal ni. Kenapa? Kerana ramai manusia melihat solat itu cuma pada hajat, keperluan, bukan pada darjat. Orang yang arif billah dia melihat solat itu darjat. Setiap kali solat dia mendaki darjat di sisi Allah, sehingga dia dekat dengan Allah. Tentang kita tengok di puncak tadi ada sesuatu yang menarik, kita akan naik tangga. Walau tangga dia beribu, kita akan naik untuk sampai. Solat itu ialah tangga-tangga untuk dekat dengan Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, waju'ilat li as-salah qurrata ain. Dijadikan bagiku solat itu penenang hatiku. Sebab itu kata Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, jom kita berehat dalam solat. Rehat dalam solat.
Dalam solat itu rehat. Ketika mana orang melihat rehat itu baring. Para Nabi melihat rehat itu dalam solat. Tenang, rehat. Kan beza. Sebab tu saya katakan dalam kita taklah kata solat hajat tu berjemaah salah. Maksudnya ialah kita melihat solat dengan cara salah. Cara kita salah melihat solat hajat. Besar solat hajat ni. Sekolah-sekolah jaga, universiti jaga, hatta pada peringkat negara jaga. Kita buat solat hajat ramai-ramai biar negara selamat. Bagus. Tapi solat jemaah tak buat. Tak ada pula nak turun. Padahal itu yang lebih utama. Tak, kita melihat solat hajat besar. Dia petuk-tuk guru kita, Ustaz, tolong solat hajat. Besar solat hajat. Ya memang antara tujuan solat hajat itu untuk hajat. Kita tak nafikan. Tapi antara dua pandangan berbeza. Yang saya katakan solat melihat pada darjat dengan solat melihat pada hajat. Dan manusia bila dia rasa hajatnya sudah selesai, maka dia dah tak solat. Bila hajatnya sudah tercapai. Tapi manusia melihat solat itu darjat. Dia tahu bahawa sehari kita nak jadi lebih baik dan lebih baik. Kan itu mereka tidak. Kan itu kita lihat para Nabi SAW, semua mereka bila solat, mereka berehat dalam solat mereka. Bukan 1 minit, bukan 2 minit, berjam-jam lamanya solat. Sampai bengkak kaki mereka. Nabi SAW bermula qiyam Rasulullah. Lepas isyak terus sampai subuh. Tentang apakah keseronokan yang baginda rasa sampai boleh buat macam tu? Umar Al-Khattab pun sama lepas isyak. Umar tu qiyam sampailah subuh. Dan esok dia menjalankan tugas-tugas khalifah macam biasa. Tak terjejas. Kalau kita baru semalam tahajud mengantuk macam 2 hari mengantuk. Kenapa awak saya nampak 2 hari dah mengantuk? Qiyam mulai Ustaz minggu lepas. Minggu lepas punya qiyam mulai. Mengantuk sampai minggu ni. Sebab kita tak rasa keseronokan tu. Itu tak nak bangun qiyam ni Ustaz. Bila bangun qiyam mengantuknya lama. Sebab tak tahu apa benda ataupun tak rasa indah dalam qiyam. Seolah bila kita qiyam kena qada tidur tu. Semalam qiyam maka kena qada tidur. Dia punya qada dia bukan qada biasa. Kurang tidur cuma 2 jam. Biasa tidur bangun pukul 6. Dia bangun pukul 4 pagi. Awal 2 jam je. Dia qada 8 jam. Qada siang hari tidur. Kerana kita tak menikmati solat itu sendiri. Kita tidak menikmati. Kita tak rasa solat itu sendiri adalah rehat kita. Seolah kita perlu masa lain pula untuk rehat dari solat. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lepas menyebut tentang 3 ibadat asasi. Jaga ni ibadat asasi ni. Jaga solat betul-betul. Jaga puasa kita. Dan jaga sedekah kita. Semua ini penyampai kita pada Allah SWT. Mendekatkan perjalanan, menghampirkan kita dan memasukkan kita pada sisi Allah SWT. Kata Syekh, dengar dan ikut. Apa yang aku cakap, kamu dengar, ikut. Jangan beri alasan susah lah. Habis. Tentang orang kalau biasa coaching. Kejayaan orang ikut coaching sebab apa? Sebab dia dengar dan ikut. Tapi orang tu beri alasan, tak mungkin berjaya. Semua orang tahu benda tu. Kita kalau pergi motivasi, sebab kita nak dengar dan nak ikut. Bukan kita nak cari alasan baru. Dalam hal agama terlebih lagi. Tetapi bila kita dengar nasihat, Ustaz tu Nabi, Ustaz tu Rasul, Ustaz tu ulama, Ustaz kita siapa? Tetapi dalam hal akhirat lihatkan azaman kita lemah. Tapi bila azam dunia pula, boleh pula dia cita-cita tinggi. Dia tetap rasa nak jadi macam orang tu. Kalau jenis main bola tu, jersey nombor 7, jersey nombor 10, dia rasa macam tu dia. Dia berusaha sungguh-sungguh. Tak pernah kata dia lain, saya lain. Kenapa dia boleh meniru secara komplit? Kerana dia rasa macam dia boleh ke sana. Azamnya kuat untuk urusan dunia. Tapi bila urusan akhirat, alasannya banyak untuk meninggalkannya. Tak boleh Ustaz, saya ni, saya tu. Banyak. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, dengar ikut. Bukan kata susahnya perkara ni. Kemudian kata Syekh, peliknya kamu. Alangkah pelik. Apa tak peliknya tuan-tuan? Kita memang diciptakan untuk sembah Allah. Tapi tak buat. Buat kerja lain. Kalau kita lantik orang kerja pejabat, tiba dia buat kerja lain, kerja pejabat tak buat. Bila kita kata, kenapa tak buat? Penatlah bos. Banyaklah kerja. Habis yang buat kerja lain tu, tak penat.
Padahal yang tu awak tak dibayar gaji, ini awak dibayar gaji. Kan kita kata pelik dia ni. Betul tak betul dia ni? Allah suruh kita buat ibadah. Allah dah bagi rezeki, Allah dah bagi semua benda. Tiba-tiba dalam ibadah alasannya bertimbung. Banyak alasan. Kenapa tak pergi masjid? Saya macam tu, macam ni. Stadium pula pergi. Stadium 2 jam beratur je. Duduk tu, bukan ada aircon. Tak ada aircon. Kencing pun kena tahan sampai bengkak. Sebab apa? Tanda sikit. Dalam masjid ada aircon. Boleh buat kain gebor lagi masjid sejuk. Pandah banyak. Lepas tu ada makan pula. Payah. Kenapa? Kena nafsu. Alasan. Sebab tu saya kata, kita selalu sebut, tuan-tuan, musuh utama kita ialah diri kita sendiri. A'dal a'da an-nafsu fi jambik. Sebesar-besar musuh kita ialah diri kita sendiri. Siapa diri kita? Alasan. Nama diri tu, nama benda tu, alasan. Siapa yang berusaha untuk mengalahkan alasannya, maka Allah bantu dia. Siapa yang membiarkan alasannya, maka Allah biarkan dia hanyut. Tentang kita kalau ada je alasan, berjihadlah untuk lawan alasan tu. Jihad. Saya ni sibuk, tak boleh, awak kena jihad. Saya ni macam tak berapa sihat ni, awak kena jihad. Sebab ini penting. Inilah bekalan awak akhirat kelak. Bekalan kita. Penat macam mana demam berplaster pun, kalau kita ini bekal perjalanan kita tak akan ambil mudah. Maka ingat, sebesar-besar musuh kita diri kita sendiri. Siapa diri kita itu? Alasan kita. Kerana itu kata Syekh, jangan sebut susah benda ni, peliklah kamu ni. Kalau tidak kan hukum, nescaya cupak Nabi Yusuf AS bercakap tentang rahsia kamu dan amalan kamu. Akan tetapi hukum itu membuntuk dari ilmu, memohon bantuan kepadanya agar tidak dinyatakan. Kata Syekh Abdul Qadir, ni kalau tidak kerana sunnatullah, nescaya bila sebut apa maksud cupak, nescaya dia beritahu kamu ni tak ada amalan sebenarnya. Cupak ni untuk dia ukur, untuk menilai satu benda. Kita kan kalau cupak sesuatu, kita beritahu kadar dia banyak. Ni kalau cupak tu boleh bercakap, dia akan beritahu ni, kamu ni tak ada kadar, tak ada nilai apa ibadat ni. Kamu dalam dunia hidup kamu, usia kamu tak ada nilai usia kamu. Jadi kalau dulu saya kata sesuatu diukur dengan cupak. Maka nilainya berapa? 10 cupak, 20 cupak, 30 cupak. Kamu ni hidup kamu ni, kalau cupak ni boleh bercakap, cupak ni kata kamu tak boleh dicupakkan, tak ada nilai. Tapi benda tu Allah dah tetapkan, dia tak boleh cakap. Kerana Allah menjadikan di dunia ini yang akan bercakap, menyedarkan kita ialah ilmu. Kalau Allah nak izinkan, Allah boleh izinkan pokok batu-batu bercakap, beritahu marahnya pada kita, mu ni hidup lalai cuai, duduk atas bumi Allah, semua makhluk Allah ni akan maki kita, dek kita lalai. Tapi Allah tak izinkan. Allah biarkan satu je bercakap untuk pihaknya, ilmu. Tetapi kalau kita tak belajar, bagaimana ilmu tu boleh bercakap dengan kita? Ilmu ni beritahu kamu ni salah ni, kamu buat macam ni kamu akan jauh dari Allah, kamu buat macam ni kamu akan makin malang hidup kamu. Ilmu diizinkan bercakap, yang lain-lain tidak dibenarkan bercakap, kerana Allah tetapkan ilmu je cuma jujur cakap. Tetapi kalau Allah nak kehendaki, Allah boleh jadikan semua alam ni bercakap dan memaki dan memarahi dan melaknati setiap orang yang cuai di atas muka bumi ini. Bumi kalau boleh bercakap, dia akan kata, kamulah orang paling aku benci sekali, yang berjalan di atasku, lupa mengingati Allah, lupa untuk beribadat kepada Allah. Bumi kalau nak cakap, dia boleh cakap, Allah tak izinkan. Ni semua binatang-binatang boleh cakap, boleh maki manusia, laknat, dek kelalaian mereka, kebodohan mereka. Allah dah beri semua nikmat, tapi dengan Allah kamu beralasan. Dengan makhluk yang tak beri apa-apa pada kamu, kamu cari jalan untuk dekat dengan mereka. Tapi Allah tidak izinkan benda itu, melainkan yang diizinkan bercakap ilmu. Sebab itu orang berilmu, dia ada nasihat penasihat dia. Kita kata tak ada ilmu, siapa nak nasihat kita? Siapa nak nasihat kita dengan kelalaian yang berganda ini? Tapi dengan ada ilmu, ilmu beritahu, mak, kau sampai bila nak jadi macam ni? Kau makin tua bukan makin muda. Kubur kata datang sini, rumah dah kata pergi.
Kamu lihat kawan-kawan sebayamu, semua sudah mati. Semua tak ada lagi. Mak, sampai bila kamu nak jadi macam ni? Tidakkah kamu rasa nak bertaubat, kembali pada Allah, memperbaiki amalan kamu? Tuan-tuan, yang bercakap ilmu dia. Tapi kalau orang tak ada ilmu, bagaimana dia tahu benda yang dilakukan itu salah? Maka nafsunya datang berkata, yang kamu buat ni dah betul dah. Betul dah, buat je. Sampai mati dia melakukan kesalahan. Maka peraturan Allah, kalau kata Syekh Abdul Qadir, kalau Allah nak jadikan cupak-cupak ini bercakap, supaya tak beritahu kamu tak ada nilai, walau secupak. Tapi itu bukan benda yang diizinkan oleh Allah. Yang akan bercakap pada kamu ialah ilmu. Bila benar ilmu seseorang, maka benarlah perjalanan hidup dia. Kerana itu Allah Ta'ala satu-satunya benda yang Allah suruh kita tambah. Jangan pernah rasa dah cukup. Tambah terus. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku. Tentang yang lain, kita boleh tambah atau tak tambah. Makan nasi, tambah. Tak rasa nak tambah lagi. Tak apa. Tak tercela pun. Ni, tambah lagi rumah. Tak apalah, tak nak beli lagi. Tambah lagi kereta, biar dululah. Nak tambah boleh, tak tambah boleh. Sebab tambahlah ilmu, tak boleh kata, biar dululah Ustaz. Takut tambah lebih-lebih, ikut kenyang Ustaz. Tak, ilmu awak kena tambah. Makin tambah ilmu awak, makin tambah kebenaran awak. Makin tambah ilmu awak, makin tambah keyakinan awak. Makin tambah ilmu awak, makin tambah bahagia awak. Makin tambah ilmu awak, makin tambah kemuliaan awak. Makin tambah ilmu awak, makin tambah pendekatan awak dengan Allah. Maka ilmu syiarnya ialah tambah ilmu. Tak boleh kata cukup-cukuplah ilmu. Tak, kena tambah. Tambah dan tambah dan tambah. Banyak mana kena tambah. Kalau tuan-tuan makan 5 kali sehari, itu pun nak tambah jadi 7 kali. Ilmu kena lebih pada itu tambah. Sebab ternyata satu hari nanti kita akan lihat, sebab mana kata Imam Ahmad bin Hanbal, ilmu akan lebih bermanfaat daripada makanan kebiasaan. Satu hari roh kita ni akan memberontak untuk beritahu bahawa ilmulah yang patut aku diberikan, bukan makanan ini. Tentang makanan dunia, bila mana makin banyak kita makan, makin jelas mudaratnya. Makin jelas mudarat dia. Habis berkumpul semua penyakit. Tapi tak ada orang bila bertambah ilmu, bertambah penyakit dia. Tidak. Bertambah dekat dengan Allah. Yang banyak penyakit ini sebab ilmu dia tak bertambah, maka dia penyakit. Kerana itu saya kata syiar kita, biar ilmu kita sentiasa bertambah. Cara mana pun ilmu bertambah, itu terserah pada suasana dan keadaan. Tapi kita nak pastikan ilmu bertambah. Bukan gharabat, keinginan kita lebih daripada nak harta kita bertambah. Semua orang nak harta dia bertambah walau tak guna. Semua orang disimpan, ditambah dalam bank. Guna tak guna, disimpan je. Dia nak bertambah. Kalau ikut guna itu cuma sikit je dia guna, tak banyak. Tapi dia nak harta bertambah. Tetapi ilmu lebih pada tu. Ilmu lebih patut kita berfikir untuk tambah dia dan tambah. Atas nama tambah inilah, tuan-tuan sekalian, kita akan dapat banyak kebaikan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.